Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 memulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Beberapa inisiatif dan insentif diumumkan bagi meningkatkan kualiti hidup dan memelihara kebajikan warga Felda. Ini termasuk dalam aspek penyediaan infrastruktur, penjagaan kesihatan, pendigitalan dan perumahan. Perdana Menteri menjelaskan antaranya sumbangan kesihatan rahmah RM21.21 juta, pembinaan pusat hemodialisis RM21 juta, kos operasi lampu jalan RM7.7 juta dan subsidi diesel 3 Felda di Sabah RM36 juta setahun. Sementara itu, dana sehingga RM1 bilion setahun diluluskan bagi tempoh 10 tahun untuk menjamin kelangsungan Felda. Penyaluran dana pembiayaan sukuk Felda tertangguh sebelum ini disebabkan komitmen kerajaan untuk membiayai pakej ransangan ekonomi. Skim gaji perkhidmatan awam akan dikaji semula. Perdana Menteri berkata perbincangan mengenainya akan dibawa ke dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Keputusan untuk mengkaji semula berikutan tiada kenaikan diberikan bagi tempoh yang agak lama setelah kali terakhir dibuat pada tahun 2013. Seramai 79,668 calon lepasan SPM ditawarkan tempat ke Universiti Awam bagi sesi akademik 2023-2024. KPT dalam satu kenyataan memaklumkan mereka yang ditawarkan ke Universiti Awam itu adalah untuk pengajian asasi, diploma dan ijazah sarjana muda. 65,243 calon SPM pula ditawarkan melanjutkan pengajian di Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi latihan kemahiran awam. 988 sekolah di Selangor menerima peruntukan RM26.5 juta menerusi program bantuan sekolah negeri Selangor pada tahun ini. Peruntukan bagi membaik pulih infrastruktur sekolah dan menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang selesa bagi guru dan murid. Menteri Besar berkata sejak dimulakan pada 2009, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM260 juta. Mayat ke-9 yang ditemukan pada pukul 9.20 pagi disahkan sebagai Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun. Kini operasi SAR tertumpu kepada mangsa terakhir iaitu Puteri Nur Fatin Karim, 14 tahun. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Kemaman selepas proses pengecaman melalui cap jari dilakukan. Operasi SAR hari ini ditangguhkan pada pukul 6.30 petang kerana hujan lebat serta ribut petir. Sementara itu, dua mangsa lemas tragedi kepala air di Jeram Air Putih Kemaman layak menerima pempasan perkeso. Menurut Menteri Sumber Manusia berkata hasil pemeriksaan mendapati mangsa tersebut adalah pencarun skim perlindungan dan pihak perkeso telah mengadakan lawatan ke rumah waris mangsa. Pihak perkeso akan membuat bayaran dalam masa terdekat. Seorang ibu dan teman lelakinya ditahan berhubung kes kematian kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun di Hospital Melaka semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, suspek yang juga merupakan ibu mangsa masing-masing berumur 24 dan 25 tahun. Hasil siasatan awal mendapati mangsa telah dihantar ke rumah teman lelakinya di Cheng pada pukul 5.30 pagi untuk berubat. Namun pada pukul 6.20 pagi, teman lelakinya menelefon ibu mangsa dan memberitahu mangsa telah terjatuh serta tidak sedarkan diri. Polis Sabah berjaya melumpuhkan sindiket pengedaran dadah antarabangsa dipercayai aktif sejak 5 tahun lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah berkata turut ditahan 6 lelaki tempatan berumur 30 hingga 33 tahun dan menyita barangan serta wang tunai bernilai RM1.2 juta. Sindiket menyasarkan pasaran tempatan dan luar negara dan operasi dijalankan di Lahad Datu pada 2 Julai lalu. 6 lelaki tempatan ditahan di sebuah premis selepas dipercayai terlibat dengan aktiviti memproses dadah di Jelapang Ipoh Rabu lalu. Ketua Polis Perak berkata kesemua suspek berumur lingkungan antara 32 hingga 57 tahun ditahan bersama pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM672,000. Polis turut merampas dadah jenis metafetamin, heroin serta cecair metafetamin.
Polis Merin Wilayah 5 Sarawak merampas 7 juta batang rokok pelbagai jenis dipercayai tidak bercukai bernilai 7.83 juta ringgit pada Rabu lepas. Rampasan dilakukan ketika pemeriksaan ke atas sebuah lori kargo operasi kontraban di Miri kira-kira pukul 9.40 malam. Pesuruhjaya Polis Sarawak berkata 3 lelaki warga tempatan berumur lingkungan 30-an dan 40-an turut ditangkap. Pemilik klub komedi Crack House, Muhammad Rizal Johan Van Jazel, didenda RM8,000 oleh Mahkamah Session susulan membuat hantaran video menyentuh sensitiviti kaum pada 22 Julai 2022. Rizal yang didakwa sebagai orang kena saman didakwa atas 3 pertuduhan membabitkan penghantaran komunikasi jelik di laman media sosial yang melibatkan Facebook, Instagram dan TikTok. KPDN Perak menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi menggunakan lori tangki air dalam serbuan di Taman Pertama di Ipoh. Serbuan di sebuah stor di dalam kawasan penyelenggaraan bahan binaan tanpa nombor itu turut menemui 2,400 liter diesel. Operasi dijalankan hasil maklumat daripada orang awam serta risikan selama seminggu di sekitar Bandaraya Ipoh. Seorang lelaki tempatan dipercayai penjaga premis turut ditahan. Bagi menguatkuasa dan memantau bekalan beras di seluruh negara, KPDN bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jamin. Pemeriksaan dilakukan di peringkat pengilang padi atau beras, pemborong dan peruncit sama ada di pasaraya besar atau kedai runcit di seluruh negara. Jamin dilaksana selama sebulan di 162 kilang memproses beras putih. Pelaksanaan Manis 2.0 dilanjutkan sehingga penghujung bulan ini bagi menangani isu kekurangan bekalan gula. Pelaksanaannya disifatkan berjaya menerusi jumlah aduan dan pemeriksaan yang dibuat sejak ia dilaksana pada 3 Mei hingga 30 Jun lalu. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN berkata, hasil daripada 6,276 pemeriksaan, sebanyak 109 aduan diterima dengan 20 kes didapati terlibat dalam kesalahan termasuk menjual melebihi harga serta pembungkusan mengelirukan. 2,000 anggota dan pegawai tambahan akan ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor untuk membantu memastikan kelancaran PRU DUN ke-15. Ketua Polis Negara berkata kontingen negeri itu mempunyai kekuatan anggota seramai 14,000. Daripada jumlah itu, 10,000 anggota akan digunakan untuk tugasan berkaitan PRU DUN ke-15. Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan GPP Bandar Diraja tidak akan menghadkan pembangunan di 9 bandar terlibat. Malah pelaksanaannya kelak akan lebih tersusun dan disesuaikan dengan kedudukan bandar demi memelihara institusi dan identiti diraja. Menteri KPKT berkata, GPP turut menyediakan perancangan dan pembangunan yang menampilkan ciri keistimewaan dan keindahan institusi warisan negara. KPDN berusaha untuk meletakkan kembali Perbadanan Nasional Berhad Pernas di bawah kementerian itu. Ia bagi menyelaras industri franchise di bawah satu kementerian sahaja. Akta berkaitan industri franchise terletak di bawah bidang kuasa KPDN, namun agensi pelaksana iaitu Pernas terletak di bawah KUSKOP. Bagi memastikan sasaran 500,000 pencarum skim keselamatan sosial suri rumah tercapai akhir tahun ini, Kementerian Sumber Manusia menyarankan kaki tangan awam dapat mencarum skim berkenaan untuk isteri masing-masing sebagai perlindungan khas sewaktu menguruskan rumah tangga. Parkeso sudah mengadakan perbincangan dengan QPEX untuk membolehkan pekerja di sektor awam membuat pemotongan gaji bagi mencarum skim tersebut. Sehingga kini lebih 178,000 suri rumah sudah pun berdaftar. JAKIM menyasarkan untuk mendapatkan pengiktirafan Persijilan Pengurusan Kualiti MSISO 9001-2015 menjelang 2025. Menurut Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan JAKIM, persijilan merupakan sebahagian daripada tuntutan transformasi perkhidmatan untuk mewujudkan sistem penyampaian cemerlang, cekap dan berkesan. Karnival Jualan Agro Madani dan Industri Asas Tani Farma Kedah 2023 memberi pendedahan dan peluang kepada usahawan memasarkan produk mereka. Pengarah Farma Kedah berkata, kerjasama pada sesi pertama ini melibatkan sebuah pasaraya tempatan. Selain platform untuk usahawan, pengguna juga boleh mendapatkan produk dan buah-buahan bermusim dengan harga murah antara 10 hingga 30%.
700 ekor ayam diedarkan secara percuma kepada penduduk Sungai Aceh Nibong Tebal. Sumbangan nerusi program Perdah Santuni Komuniti Madani yang mendapat kerjasama dengan Fama. Program turut menyediakan jualan agro madani yang menyediakan diskaun sehingga 30% yang akan diteruskan ke kawasan-kawasan lain di negeri itu. KTMB menawarkan diskaun 50% tiket perkhidmatan ETS sepanjang bulan ini. Promosi terbuka khusus kepada warga negara Malaysia bertujuan memberi peluang penjimatan serta merancangkan industri pelancongan dalam negara. Tawaran istimewa tersebut boleh digunakan bagi semua laluan ETS dari Padang Besar sehingga Gemas pada setiap Selasa, Rabu dan Khamis. Pengguna boleh membuat pilihan pembelian perjalanan sama ada sehala atau dua hala untuk ke mana-mana destinasi. OPR yang dikekalkan pada kadar 3% memberi sedikit kelegaan buat peminjam yang terjejas akibat penambahan bayaran sebelum ini. Pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Nordin Khalid berkata ini kerana kadar OPR yang dinaikkan beberapa kali sebelum ini telah memberi impak kepada peminjam terutama yang berpendapatan rendah dan sederhana. Hungary telah menawarkan Malaysia untuk menjadikan negara Eropah itu sebagai pintu masuk bagi produk pertanian dari Malaysia ke pasaran EU. Tawaran dibuat Menteri Pertanian Hungary kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan semasa rundingan dua hala mereka di Budapest. Kedua-duanya telah mengadakan perbincangan mengenai cadangan kerjasama dua hala dalam bidang pertanian, terutamanya berkaitan akses pasaran, pertanian moden dan penyelidikan. Melaka sasar nilai pelaburan tahun ini meningkat berbanding 8.2 bilion ringgit tahun lalu. Ketua Menteri berkata setakat pertengahan tahun ini 5 bilion ringgit telah berjaya diraih. Sebelum ini kerajaan negeri menyasarkan 6 juta ringgit bagi tahun 2023. Untuk itu beliau yakin pelaburan kali ini meningkat terutama menerusi pelaburan asing yang dimeterai bersama kerajaan negeri. Penarafan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia bukti ekonomi negeri itu berada di landasan betul. Premier Sarawak berkata dengan pembangunan sumber industri utama seperti pelancongan, pertanian dan pelbagai ekonomi baru, ia tidak mustahil ekonomi itu terus berkembang. Pembangunan negeri dijangka dapat diraih dalam tempoh 3 tahun lagi selepas semua prasarana ekonomi siap. Proton Holdings Berhad memeterai perjanjian kerjasama strategik dengan 3 syarikat pembidaan dalam talian EBC untuk memudahkan proses penjualan kereta tukar beli pelanggan. Dengan perjanjian itu, Proton yakin telah mengambil langkah penting ke arah sistem yang lebih cekap untuk pelanggan memiliki kereta baharu. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Roslan Abdullah berkata EBC menawarkan pelanggan penyelesaian yang lancar dan menerima nilai tukar beli yang lebih kompetitif. Korea Selatan menghormati semakan Badan Pemerhati Tenaga Nuklear PBB mengenai rancangan Jepun untuk melepaskan air radioaktif yang dirawat dari loji Fukushima yang rosak ke lautan. Seoul mengumumkan penilaiannya sendiri selepas agensi tenaga atom antarabangsa memberi lampu hijau minggu ini kepada Jepun walaupun terdapat kebimbangan mengenai keselamatan di beberapa negara jiran. Menteri Pejabat Penyelarasan Dasar Kerajaan berkata Korea Selatan menghormati laporan itu berdasarkan pasukan petugas pakar global yang ditubuhkan. Pihak Kastam China hari ini mengumumkan larangan import produk makanan laut Jepun dari 10 wilayah. Ia atas alasan faktor keselamatan. Susulan Tokyo meneruskan rancangan untuk mengalirkan air terawat daripada loji nuklear Fukushima ke laut. Salah satu wilayah berkenaan adalah dari Fukushima yang merupakan terletaknya loji nuklear. Pada masa yang sama, produk makanan dari bahagian lain akan melalui proses tapisan ketat dengan menyertakan dokumen khas sebelum dapat masuk ke pasaran China. Selepas berjaya mencapai 30 juta pengguna, platform baharu Threads milik syarikat induk Facebook, Meta menerima ancaman saman oleh Twitter. Peguam Twitter menuduh Meta akan rahsia perdagangan sistematik dan penyelewengan haram berikutan pelancaran aplikasi Threads. Mereka turut mendakwa perkhidmatan baharu itu dibangunkan oleh bekas pekerja Twitter yang menurutnya sengaja ditugaskan untuk mencipta aplikasi turuan. Pemilik Twitter, Elon Musk berkata, persaingan adalah baik namun tidak bagi menipu.
Angka kematian akibat banjir di wilayah Kherson yang dikuasai Rusia susulan kemusnahan empangan Kakhovka mencecah 55 orang. 2 lagi mayat ditemukan dalam tempoh 24 jam lalu. Bahagian atas loji jawatankuasa Kakhovka di Sungai Dnipro rosak teruk dari 5 hingga 6 Jun menyebabkan aliran airnya keluar tidak terkawal. Moskow dan Kiev saling menyalahkan satu sama lain atas kemusnahan empangan itu. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Azam Red Husin dan Nurul Hidayah Nawai untuk paparan lebih komprehensif. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, tekad terpaduan, penuhi harapan.